Dia lari kadang-kadang pun tak tengok kiri kanan. Dia tengok bawah je, lari langgar orang. Bayangkan kau bawa anak kau pergi main kat playground ataupun main kat swimming pool, tiba-tiba datang seorang budak ni, dia pergi tolak anak kau. Okay? Bila tolak anak kau pun jatuh, dapat darah sikit kat lutut dia, dekat siku dia. Lepas tu dia nangis-nangis, kau pun kesian. Kau tengok budak ni gelak-gelak lah. Of course sebagai parent ketika itu, semua orang akan rasa marah. Tapi kau kena bertenang, Mat. Sebab apa? Sebab sekiranya budak yang buat benda ni kat anak kau ni masih lagi bawah 10 tahun, kau kena faham bahawasanya diorang bukan buat sebab diorang nak mencederakan dengan niat jenayah. Kita cakap bahawasanya bila budak bawah 10 tahun ni melakukan sesuatu perkara yang memang boleh mencederakan orang, tapi kita kena faham budak ini tak ada kapasiti untuk melakukan perkara dengan niat untuk melakukan jenayah. Okey, sebab tu dalam seksyen 82 Kanun Tata Cara Jenayah dia jelaskan bahawasanya kanak-kanak bawah 10 tahun tak akan dikenakan tindakan jenayah bagi mana-mana pertuduhan jenayah di bawah kanun keselesaan. Okey, so sebagai parents, apa yang kita boleh buat sebenarnya bila kita nampak anak kita kena tolak, kena pukul dengan budak lain yang bawah 10 tahun ni, dan mungkin anak kita mungkin cedera sikit lah, jatuh ke ataupun darah sedikit ke, minor injury. Okay, so apa yang kita boleh buat dalam keadaan inilah, kita pergi carilah parents dia, ataupun kalau kita kat tempat yang berbayar, dalam indoor playground ke, dalam water theme park ke, kita boleh cari owner of the premise ataupun kita boleh cari lifeguard dekat water theme park untuk pesan kepada budak ni dan parents dia supaya kawal anak dia punya tindakan dan supaya budak ni tak melakukan perkara ini lagi. Okay, sebagai parents, benda ni kau boleh lakukan dengan tenang, dengan sopan. Itu keyword dia, tenang dan sopan. Kalau sekiranya anak kau diperlakukan begitu, kau sedih tengok anak kau marah, tetapi kau kena faham anak orang ni mungkin ada masalah neurodivergent, ataupun mungkin budak ni memang hyperaktif, ataupun mungkin budak ni just smart, tak matang selagi je. Okay, ataupun mungkin dia tak sengaja melakukan perkara ini kerana apa, dia tak faham, he doesn't know better. Okay, tetapi dalam keadaan kau marah, dalam kau nak perjuangkan hak anak engkau ni, kau kena keep calm. Kau pergi cari siapa parents dia, kau pergi jelaskan apa yang berlaku, dan kebanyakan masa bila kau relax, bila kau cakap dengan sopan-sopan, kau pun okey, parents yang dengar laporan daripada kau, memandangkan kau nampak benda ni, akan just minta maaf tentang apa yang anak mereka berlaku. Speaking out of my experience, lepas ada 2 anak ni, Mat, kadang-kadang anak kita ni bila dah main dengan anak orang lain, dia tak fikir apa, dia lari kadang-kadang pun tak tengok kiri kanan, dia tengok bawah je, lari langgar orang kan. So kadang-kadang bila benda ni jadi, kita nampak kita pun serba salah sebagai parents. So bila benda ni jadi, kau datang kat kita elok-elok, kau cakap dengan kita, of course kita akan minta maaf, kita pun akan apologize, kita pun akan rasa serba salah dengan apa yang berlaku sebab anak kita mengangkarakan anak kau menangis dan cedera ataupun sakit. Okay, dan benda ni tak terpakai lah sekiranya injury ataupun kecederaan yang anak kau tanggung tu sampai kecederaan parah. Sebab apa, kalau ada kecederaan parah, maybe perkara ini boleh dilanjutkan ke mahkamah untuk mendapatkan pampasan bagi kelakuan anak ini. Okay, tetapi pada setiap masa kita tak boleh cakap apa yang budak ini buat adalah perkara berbentuk jenayah, dan perkara ini kalau kau report kat polis, budak tu bawah 10 tahun, memang polis memang tak akan layan sebab peruntukan undang-undang memberi jaminan kita tak boleh buat tindakan jenayah kepada budak bawah 10 tahun. Kalau belajar sesuatu, kalau belajar sila drop komen, yes I did, right?